Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang, selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Saya ingin buat satu ulasan kritikal yang sangat penting untuk rakyat Malaysia faham dan rakyat Malaysia perlu ketahui. Ya, kita perlu mengetahui perkara ini supaya kita tidak dibuai oleh janji-janji, tidak dibuai oleh fakta-fakta tak bermanfaat, dan kita tidak dibuai oleh pujukan-pujukan yang akhirnya menyusahkan diri sendiri, tak ada apa yang berlaku. Tapi sebelum itu saya ingin kongsikan satu produk daripada For Life Research, satu company disebut sebagai Immune System Company, daripada For Life Research. Produk ini boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% sesuai untuk kita dapat sihat semula. Bagi anda yang masalah kesihatan, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang, saraf, gout, masalah lelaki, masalah perempuan, apa sahaja masalah yang disebabkan oleh imun badan yang tidak sempurna, tidak stabil lagi, Transfer Factor boleh meningkatkan imun badan dan boleh mengembalikan kepada kestabilan imun badan yang optimum. Ini sudah dikaji secara saintifik, telah diterima oleh seluruh dunia, termasuk di dalam buku rujukan para doktor, dan juga telah dibuat kajian selama lebih 70 tahun dan telah dikategorikan sebagai miracle molekul oleh para saintis. Jadi bagi anda yang ingin berikhtiar, boleh telefon saya mendapatkan Transfer Factor. Ulasan Kekal Anwar, usah butakan diri kepada kebenaran. Saya harap anda menonton video ini panjang supaya anda boleh faham keadaan yang sebenar. Dikala kritikan memuncak ditujukan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya terpanggil untuk menyatakan penjelasan yang lebih bersifat kritikal dan berfakta, sekaligus untuk menolak dakwah songsang daripada Dr. Afif Bahardin di dalam Malaysia kini pada 27 Julai yang lalu. Afif hanya melontarkan satu persepsi yang negatif tanpa beliau menunjukkan sebarang bukti atau angka yang kukuh. Penulisan dia lebih menjurus kepada permainan sentimen berbanding daripada berpijak kepada bumi yang nyata. Realitinya tuan-tuan dan puan-puan, data rasmi menunjukkan prestasi ekonomi negara terus mencatat pemulihan yang meyakinkan. Jauh sangat berbeza daripada naratif suram yang selama ini disebarkan tanpa berfakta. Kritikan terhadap kepimpinan Perdana Menteri membuktikan keterbukaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam menjunjung amalan demokrasi di dalam negara ini. Buktinya jelas, naratif politik yang sedang dipermainkan oleh pihak pembangkang sehingga membawa kepada himpunan di jalan raya tetap diraihkan secara demokrasi oleh Anwar dengan penuh kematangan dan penuh kewibawaan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kritikan yang dilontarkan tidak harus dibakar bersama-sama dengan satu sentimen kebencian yang tidak membawa hasil. Sebaliknya, penilaian yang adil mestilah berasaskan kepada fakta dan konteks realiti, bukan kekecewaan secara pribadi atau romantisme masa silam sesetengah pihak. Nombor 1, prestasi ekonomi stabil dalam cabaran global yang tidak menentu. Kritikan yang menyatakan ekonomi Malaysia kononnya semakin suram tidak menggambarkan keseluruhan realiti. Sebaliknya, saya mengajak kita semua untuk lebih cermat di dalam menilai indikator dalam fakta rasmi yang tidak sama sekali dipengaruhi oleh sentimen mana-mana pihak. Indikator pertama pastinya ialah rekod Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, Bank Negara Malaysia BNM yang menunjukkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar atau KDNK pada tahun 2023 yang dicatat pada 3,6%, diikuti dengan 5,1% setahun kemudian. Peningkatan pertumbuhan itu tidak berlaku dengan sendirinya, sebaliknya memerlukan kebijakan pemimpin menyusun strategi ekonomi yang lebih rasional dan mampan dalam lingkungan jangkaan dunia menghadapi kesan rantaian bekalan selepas COVID-19 dan ketegangan geopolitik yang tidak menentu. Indikator kedua pula merujuk kepada laporan rasmi daripada Bank Negara Malaysia dan DOSM
yang membuktikan bahawa adanya kecaknaan kepimpinan Anwar memastikan kestabilan kos sara hidup terus dapat diseimbangkan. Kadar inflasi bagi tahun ini mencatat hanya 1,1% berbanding 1,8% pada bulan yang sama pada tahun yang lalu. Ini menunjukkan satu penurunan. Ia menandakan bahawa ada kejayaan oleh kerajaan dalam mengawal tekanan harga secara berterusan. Pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, kadar pengangguran turut menurun kepada 3,0% pada Mei lalu berbanding 3,3% yang direkodkan pada bulan yang sama pada tahun 2024. Ini menggambarkan pasaran buruh yang semakin pulih selari dengan hala tuju dasar ekonomi madani yang diterajui oleh Perdana Menteri. Kesungguhan yang ditunjukkan Perdana Menteri menerusi lawatan rasmi ke luar negara telah membawa impak yang cukup signifikan terhadap pelaburan langsung asing FDI ke negara kita Malaysia. Ini dibuktikan dengan rekod yang dicatatkan oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA apabila Malaysia mencatatkan rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah iaitu 378.5 bilion ringgit dengan pertumbuhan 14,9% mengikut perbandingan dari tahun ke tahun. Dengan menjana lebih daripada 207,000 pekerjaan pada tahun 2024. Peluang pekerjaan yang besar ini membolehkan rakyat negara Malaysia untuk memperoleh pekerjaan dan ia terbukti signifikan melalui kadar pengangguran yang direkodkan oleh DOSM menurun kepada 3,0% pada Mei 2025. Nombor 2, dasar strategik madani. Menyusun semula ekonomi untuk masa depan. Kerajaan pimpinan Anwar tidak meneruskan dasar yang sudah lapuk, sebaliknya memperkenalkan pendekatan strategik melalui gagasan Malaysia Madani. Kerangka ekonomi madani yang dilancarkan pada Ogos tahun 2023 dengan fokus kepada pendapatan boleh guna rakyat, penstrukturan subsidi tersasar dan penciptaan pekerjaan bernilai tinggi mula menampakkan hasilnya. Namun, ada setengah pihak yang tidak sabar dan terus menghukum. Sikap itu jelas menunjukkan kekontongan jiwa dan fakta sebenarnya. Mana mungkin sosok seorang Perdana Menteri seperti Anwar Ibrahim mampu menyelesaikan semua kerosakan yang diwarisi oleh kerajaan sebelum ini terdahulu dalam masa yang tersingkat. Namun ketegasan dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata telah mula membuahkan hasil. Apa buktinya? Pada Belanjawan Madani 2024 merupakan paling inklusif dalam sejarah dengan telah memperuntukkan 393.8 bilion ringgit Malaysia dengan memberi penumpuan kepada pendidikan, digitalisasi serta ekonomi pelaburan dan ekonomi hijau dan teknologi. Ketegasan Perdana Menteri dalam aspek tadbir urus serta tata kelola yang baik juga melalui subsidi bersasar diesel pada Jun 2024 telah berjaya mengurangkan ketirisan sebanyak 4 bilion ringgit setahun. Pada hemat saya, sesetengah pihak yang dangkal pemikirannya telah menggunakan isu nilai mata wang untuk dijajah sebagai modal politik murahan dengan mengatakan kejatuhan ringgit menjadi kayu ukur kelemahan ekonomi negara. Ia bukan sesuatu yang cukup wajar. Namun sedarkah mereka? Laporan Sea Asia Stats yang mengumpul data Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT menyenaraikan ringgit sebagai antara 20 mata wang paling berpengaruh pada peringkat global. Malah ringgit mengukuh sehingga mencecah paras setinggi 4,1990 berbanding dolar Amerika Serikat pada 5 Mei yang lalu. Ia adalah peningkatan sebanyak 6,2% sejak awal tahun dengan mencatat paras paling kukuh pada tahun 2025. Selain itu ada statistik yang sekadar memaparkan angka, tapi ada juga angka yang memaknai harapan. Tahun ini Malaysia naik 11 anak tangga dalam indeks daya saing dunia dari kedudukan 34 kepada 23. Ini indeks kebebasan media, inovasi global dan keselamatan negara juga menunjukkan satu peningkatan yang ketara. Mungkin tidak semua nampak usaha di sebalik tabir ini yang digerakkan oleh kepimpinan yang berprinsip, penjawat awam yang tekun, dasar yang diperhalusi hinggalah komitmen penuh untuk pulih secara berperingkat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Jika Anda mau untuk membaca keseluruhan ulasan ini, Anda boleh lihat di Malaysia Kini yang ditulis oleh Muhammad Abdul Hamid, iaitu Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang dan Adun Batu Maung. Okey, Anda boleh masuk ke dalam malaysiakini.com. Ada beberapa isinya lagi yang memang sangat-sangat bermanfaat bagi kita, antaranya komitmen terhadap tabir urus baik dan reformasi institusi, dan juga keempat, adanya kepimpinan luar biasa menjangkau peringkat antarabangsa, dan akhirnya ada kewibawaan yang hakiki. Tinggalkan komen Anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.